Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali dengan cikgu. Okey, hari ini kita akan teruskan PDPC kita. Okey, di bawah tajuk perwakilan data bab 2. Okey, tapi kita akan lebih spesifik pada subtopik 2.2.4 iaitu perhubungan antara saiz audio dengan kadar kedalaman bit. Okey, kadar kedalaman bit dalam bahasa Inggeris disebut sebagai bit depth. Okey, sebelum kita teruskan PDPC kita, cikgu harap bersama kamu sekarang ada buku teks. Okey, mana yang tak ada, sesiapa yang tak ada tu, cikgu harap kamu boleh download daripada internet, buku digital ataupun e-book yang disediakan oleh KPM. Okey, baiklah. Objektif hari ini, cikgu harap di akhir pengajaran nanti kamu dapat menghubungkan saiz audio dengan kadar kedalaman bit. Okey, itu objektifnya. Okey. Apa sebenarnya kadar kedalaman bit ni? Okey. Kadar kedalaman bit, okey, kita refer pada buku teks. Kadar kedalaman bit bermaksud jumlah bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk mewakili setiap saat masa main balik ataupun playback time audio itu. Okey, itu dia. Okey, cikgu highlight di sini. Okey. Apa maksudnya di sini? Okey. Maksudnya kadar kedalaman bit ni memberitahu kita bahawasanya jumlah bit, jumlah bilangan bit yang diproses atau yang digunakan bagi setiap saat audio itu dimainkan. Okey. Cikgu harap kamu semua jelas apa dia kadar kedalaman bit tadi. Okey. Siapa boleh jawab? Tolong angkat tangan ya. Okey, siapa tahu unit ukuran bagi kadar kedalaman bit? Masalah kamu pun tak boleh nak jawab sebab cikgu buat video. Okey, baiklah. Unit ukuran bagi kedalaman bit dipanggil sebagai bit per saat. Okey. Bit per saat. Okey, dah ada dalam buku teks kamu ni. Okay, cikgu highlightkan. Okey. Atau singkatannya dipanggil sebagai BPS. Okey, bit per saat atau singkatannya BPS. Okey. Untuk kadar kedalaman bit ni dikira menggunakan rumus. Okey. Kadar kedalaman bit ni dia ada rumus dia. Kita nak dapatkan kadar kedalaman bit, ada rumus khas disediakan. Okey, apakah rumus dia? Okey, untuk mengira kadar kedalaman bit, okey, faktor-faktor yang terlibat ialah yang pertama, okey, kamu kena ingat mesti ada kadar sampel. Okey, kadar sampel kamu dah belajar tajuk sebelum ni. Okey, apa unit ukuran bagi kadar sampel? Ia adalah Hertz. Okey, yang kedua, kedalaman bit. Okey, apa dia unit ukuran bagi kedalaman bit? Ialah bit sahaja. Okey, dan yang ketiga, saluran. Okey, saluran. Okey, saluran ni cikgu tak ajar lagi kamu. Jadi, cikgu akan terangkan pada kamu. Okey. Ketiga-tiga faktor ini perlu didarabkan, barulah kita dapat hasil ataupun kadar kedalaman bit yang diinginkan. Okey, baiklah. Kita pergi pada saluran dahulu. Saluran. Okey. Ada dua jenis saluran yang perlu kamu tahu. Okey, dua jenis saluran yang perlu kamu tahu. Okey, cikgu highlightkan di sini. Yang pertama, okey, ialah saluran mono. Dan yang kedua ialah saluran stereo. Okey, apa dia saluran mono dan apa dia saluran stereo? Okey. Okey, senang saja. Untuk saluran mono, okey, kamu perlu ingat, mono bila sebut saja mono, dia ada satu saluran. Okey, bila sebut saja stereo, dia ada dua saluran. Mudah kan?
Okey, saya ulang balik. Mono dia ada satu saluran. Stereo dia ada dua saluran. Okey. Saya harap kamu boleh ingat. Okey, kita pergi pada gambar bergrafik berkaitan dengan mono dan stereo. Okey. Audio mono, okey, sebagaimana cikgu bagi tahu tadi, dia ada satu saluran. Okey, di sini ada satu saluran. Okey, satu saluran ni dia ada kiri dan kanan. Okey. Okey, bagaimana pula dengan stereo? Okey, tengok gambar grafik ini. Okey. Untuk stereo dia ada dua saluran. Okey, kamu nampak tak cabang dua? Okey, dia ada saluran kanan, dia ada saluran kiri. Okey, di saluran kanan ada speaker right. Okey, saluran kiri ada speaker left. Okey, beza kan? Baiklah. Okey, kita pergi pada contoh 2.13. Okey, situasi. Cuba baca situasi tu. Okey, satu fail audio mempunyai kadar sampel sebanyak 44,100 Hz. Kemudian kedalaman bitnya ialah 16 bit dan ia mempunyai dua saluran. Okey, bila sebut dua saluran, kita terus ingat. Okey, ia adalah stereo. Okey, apakah kadar kedalaman bit bagi fail audio ini? Macam mana nak buat? Okey, ingat balik rumus tadi. Apa perlu ada? Kadar sampel mesti ada, kedalaman bit mesti ada dan saluran. Okey, ketiga-tiga ni ada. Betul kan? Okey, jadi bagaimana nak kiranya? Okey, darabkan ketiga-tiga yang situasi yang diberi tadi. Okey, kadar sampelnya ialah 44,100 Hz. Okey, didarabkan dengan kedalaman bit. Okey, kedalaman bit diberi ialah 16 bit. Okey, jadi kita darabkan dengan 16 bit. Kemudian diberi dua saluran. Okey, kita darabkan dengan dua saluran. Okey, bila kamu darabkan gunakan kalkulator, jadi kamu akan dapat hasil kadar kedalaman bitnya ialah 1,411,200 bit per saat. Okey. Kita boleh convertkan kepada kilobit per saat. Bagaimana caranya? Kita bagikan dengan 1000. Jadi angkanya lebih pendek. 1411.2 kilobit per saat. Okey, baiklah. Kita rehat dulu. Bertemu dengan saya selepas ini. Praktis aplikasi 2.5. Semua, cikgu harap semua dah ready untuk buat praktis aplikasi 2.5. Okey, dalam praktis aplikasi 2.5 ni, kita akan membandingkan saiz fail audio yang mempunyai kadar kedalaman bit yang berbeza. Okey, bagaimana nak buat ya? Okey, right. Kita buat sama-sama. Okey, sebelum tu, perkara utama yang kamu perlu sediakan ialah, ataupun kamu kena gunakan ialah laptop atau PC. Okey, untuk handphone tidak sesuai buat praktis aplikasi ni. Okey, dan yang kedua, internet. Sekiranya kita memerlukan internet. Okey, baiklah. Kita pergi pada langkah yang pertama, iaitu pilih salah satu audio jenis file MP3 dan namakan file sebagai audio bunyi. Okey, baiklah, cikgu highlightkan di sini. Pilih satu file audio. Sorry. Okey, cepat sikit. Okey, pilih satu file audio MP3, namakan bahagian bunyi. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, right. Cikgu percaya kamu semua ada koleksi lagu-lagu lagu-lagu, mungkin lagu-lagu apa-apalah yang kamu suka dalam laptop ataupun handset kamu. Okey, kamu boleh transfer, kamu boleh copy paste. Okey, pilih salah satu lagu tu, copy paste dan letakkan di desktop. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang tak ada lagu langsung, okey, kamu boleh gunakan kaedah yang kedua, iaitu download daripada internet lah. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk dapatkan fail tersebut. Okey, caranya, okey, di sini. Okey, cikgu dah copy masuk fail yang cikgu ada dalam laptop. Okey, cikgu letakkan, cikgu buat satu nama folder MP3.
Kemudian cikgu masukkan file tersebut di dalam folder MP3 ni. Okey, nama file audio cikgu ni ialah bunyi burung Walid. Okey, right. Siapa yang tak ada langsung file audio, okey, apa-apa sajalah, bunyi burung ke, suara manusia ke sebagainya, lagu-lagu ke, okey, kamu boleh dapatkan daripada internet. Okey, macam mana nak dapatkan daripada internet tu? Okey. So, gunakan YouTube. Okey, kamu type youtube.com. Okey. Dan kamu search lah apa yang kamu nak. Okey, contohnya suara burung Walid. Okey, suara burung Walid. Okey, akhirnya dah jumpa. Okey, kamu klik link tersebut. Okey, ada dengar bunyi kan? Okey, right. So, apa di sini perlu buat? Okey, kamu klik kanan. Klik copy video URL. Then, kamu buka satu lagi tab dalam Google Chrome. Okey, di sini kamu kena buka web application untuk mendownload. Apa dia web application ni? Okey, type di Google search ni, kita type YTMP3. Ini salah satu kan? Salah satu cara untuk mendownload lah. Ada banyak kaedah lagi. Okey, kamu boleh search. Okey, YTMP3 converter. Okey, klik. Okey, mudah saja kan? Okey, di sini kita hanya paste saja link yang kita copy tadi daripada YouTube. Paste. Dan kita tekan convert. Alright. So, okey, kamu akan nampak. Okey, button download dah muncul. Okey, then kamu tekan download. Download sehingga selesai. Kemudian dah download. Okey, kamu open file tersebut. Okey, open location file tersebut dan copy ataupun cut dan paste di desktop kamu, ruangan desktop ni. Okey, buatlah satu folder macam cikgu. Okey, nampak lebih kemas. Okey, so settle untuk langkah yang pertama. Okey, kita pergi langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua, okey, apa perlu buat? Okey, lancarkan perisian aplikasi Audacity dan buka file audio bunyi MP3. Okey, sebelum kita pergi lancarkan perisian aplikasi Audacity, kita rename dulu file yang kita ambil tadi. Okey, nama file cikgu tadi bunyi burung Walid. Okey, kita rename saja. Okey, namakan semula. Okey, kepada bunyi. Okey, dah settle. Okey, minimize dan kita pergi pada website. Google Chrome, sorry. Pergi pada Google Chrome. Okey, cikgu di sini dekat Google search ni, cikgu nak kamu type Audacity. Okay, kita nak dapatkan perisian aplikasi Audacity. Okay, enter. Okay, nampak Google akan search. Okay, di sini kamu dah www.audacityteam.org tekan. Okay, kita akan masuk pada website Audacity. Okay, Audacity ni perisian dia adalah perisian open source. Okay, sumber terbuka, perisian sumber terbuka. Jadi kamu boleh download dengan free. Okay, jangan risaulah, ini tak perlukan license. Okay, perisian ni walaupun sumber terbuka tapi ianya canggih. Okay, so scroll ke bawah. Okay, kamu klik link ni, download Audacity. Kemudian kamu pengguna Windows, okay, klik pada Audacity for Windows. Okay, kemudian seterusnya ada dua link di bawah ni. Okay, sama ada kamu nak download perisian tersebut dengan manual ataupun perisian tersebut tanpa manual. Okay, jadi kamu klik mana-mana satu yang kamu boleh klik. Okay, then kamu akan dibawa kepada site, okay, atau page untuk mendownload. Okay, okay. Jadi di sini kamu hanya klik pada Audacity Window Installer. Mudah kan? Okay, bila klik ni nanti Google akan keluarkan pop-up untuk download. Sebagaimana macam yang kamu nampak pada cikgu lah. Cikgu gunakan aplikasi download manager ya. Okay, jadi kalau Google Chrome dia ada download manager dia. Jadi jangan bimbang lah. Kamu klik bila keluar je pop-up. Okay, start download. Tekan start download sehingga selesai. Okay, dah habis download. Okay, kamu double klik untuk install. Ataupun kamu buka open file location. Kemudian double klik install naik sehingga selesai. Okay, boleh ya? Okay, right. Okay, cikgu dah pun install perisian Audacity dalam laptop cikgu. Okay, jadi cikgu buka untuk kamu. Okay, ini dia. Okay, ini adalah paparan antara muka ataupun paparan perisian aplikasi Audacity.
Okay, kompleks kan? Okay, kita punya praktis ni simple saja. Kita nak tukar format kedalaman bit saja dalam okay, nanti dalam yang ditetapkan lah dalam kotak digital ni. Okay, baiklah. Kita pergi pada yang ketiga. Okay, yang ketiga ni dia minta kita klik file dan klik export audio. Di tingkap export audio akan dipaparkan. Okay, macam ni. Okay, kamu boleh lihat ni. Okay, kita tingkap export audio macam ni nanti. Okay, kat sini ada highlight. Okay, kamu boleh baca kat situ. Okay, highlight ni penting Di sinilah kamu nak menukar kadar kedalaman bit di sini. Okay, setting dia kamu kena setkan macam dalam buku ni lah. Setting ni. Okay. So, kita lihat dulu. Tertingkap export audio. Okay, buka balik file Audacity. Okay, di mana nak klik? Okay, klik file. Pergi pada export. Okay, kita ada file MP3 kan? Export to MP3. Kita tak menyala. File. Export. Sorry Cikgu buka semula. Ada masalah sikit. Salah. Okay, right. InsyaAllah kali ni jadi. Export. Oh, tak menjadi. What happened? Allah. Your online ada masalah sikit Export audio tak function. Project. Okay, right? Okay, beginilah caranya. Okay, semula cikgu tunjuk pada kamu. Okay, yang pertama. Okay, klik file dan klik file dan klik export audio. Okay, buka file audio dekat Audacity, tingkat audio akan dipaparkan. Okay, cikgu tertinggal kat sini minta maaf semula Okay, klik Audacity. Okay, klik open. Okay, kita buka dulu file audio yang kita dapatkan tadi. Okay, okay, kita klik open saja. Then, okay, file audio kita dah terbuka dalam perisian aplikasi Audacity ni. Okay, so seterusnya klik file, export as MP3. Okay, sebab file kita MP3 kan. Okay, di sinilah tadi tertingkap export audio. Okay, ruangan yang di highlight tadi di bawah ni Di sinilah kita nak menukar kadar kedalaman bit. Okay, seterusnya. Apa yang perlu buat? Namakan file audio sebagai audio 1 dan pilih format file MP3, pilih preset bagi bitrate mode, pilih insert 320 pada politik dan klik butang save. Okey, senang saja. Okey, caranya, okey, pertama file name ni kita tukar pada audio 01. Okey, format dia kita tukar pada MP3 file lah, memang MP3 file lah. Kan? Okey, format option di sini, okey, kekalkan bitrate mode dia preset quality. Okey, kita buat yang pertama insert dulu. 320 kbps, variable speed dia standard. Okey, general mode join stereo. Okey, dan kamu tekan save. Okey, mudah kan? Okey. So dalam folder audio kamu tadi, kamu boleh lihat ada satu file audio baru, audio 1 muncul. Okey. Right. Okey. Kalau paparan audio kamu tak keluar macam cikgu, okey, format MP3 lepas tu dia beritahu ada saiz audio di sini. Okey, macam mana nak buat? Nak paparkan macam ni, senang aja klik kanan, view tiles. Okey, jadi kamu akan dapat sebagaimana yang cikgu dapat. Okey, right, minimize dulu. Okey, seterusnya. Okey, buka file audio. Buka file audio bunyi MP3, ulang langkah 3 dan 4 dan dengan menukar nama file audio dan kualiti mengikut jadual berikut. Okey, ni jadual dia sampai daripada audio 2 sehingga audio 4. Okey, jom kita buat. Okey, mudah je. Okey, klik file, kita ulang balik daripada asal, open. Okey, buka file audio bunyi. Open balik audio bunyi. Okey, yang sebelum tu tutup tak apa. Okey, kemudian proses, kita ulang balik proses yang tadi, file, export. Okay,
klik export, export as mp3. Okey, sekarang ni file name ni kita ubah kepada audio 02. Okey. Okey, preset ni kekal semua, cuma quality saja kita ubah kepada extreme. Yang kedua Okey, extreme dan klik save. Alright, siap. File audio yang kedua, boleh tengok. Okey, sudah muncul. Okey. Mudah bukan? Okey. Kita ulang lagi sehingga audio keempat. Okey, klik file, open, ulang balik, open file asal bunyi. Okey, seterusnya file export, export as mp3 dan namakan sebagai audio 03. Okey, save. Sorry, jangan save dulu. Okey, ni quality ni kamu ubah pada yang ketiga. Okey, standard 170 210 kbps. Okey, save. Okey, save. Oh, ni keluar apa pula ni? Okey, jap. Cikgu. Okey, ada iklan ni. Okey, right. Okey, dah muncul audio yang ketiga. Okey, last sekali. Okey, sama juga prosesnya. Kita ulang balik proses tu, buka file audio bunyi yang asal, open. Okey, dan kita klik file, klik export mp3. Okey, di sini kita namakan audio 04. Okey, kekalkan. Okey, kualiti sini saja kita tukar kepada medium 145 185 kbps. Klik save. Okey. Okey, selesai tugasan kita. Okey, kamu boleh close present Audacity kamu. Okey, close. Ada banyak Jangan, tak perlu save. Close saja, tekan no. Close sehingga selesai. Close. Okey, siap. Okey, kembali pada buku digital ataupun buku teks kamu. Okey, right. Untuk seterusnya, catatkan saiz file audio untuk membuat file audio yang berlainan ini dalam satu jadual. Okey, kena buat jadual dan catatkan saiz audio file tersebut. Saiz audio file tersebut. Okey, kemudian buatlah perbandingan. Okey, bandingkan saiz file kamu file audio dan susun tersebut berikut urutan. Ini tak penting sangat. Okey, dan last sekali ni kamu kena buat kesimpulan. Okey, bagaimana nak buat? Okey, cikgu dah sediakan table. Okey, ni table dia. Okey, kamu cuba buat table. Okey, buat table bagaimana dalam buku teks ni, sama saja. Okey, ada 3 kolom, ada 5 row. Okey, ruangan yang pertama nama file audio, quality dan di sini kita tambah satu lagi saiz audio. Okey, kemudian kamu masukkan maklumat-maklumat keempat-empat audio yang yang kita buat praktis tadi. Okey, audio 1 masukkan balik. Okey, saiz audio ni dah dapat di mana? Okey, kita refer pada file audio yang kita tempatkan dalam folder mp3 tadi. Okey, so untuk audio yang pertama saiznya apa? 626. Okey, kita isikan 626 KB. 626 KB. Mudah kan? Okey, bila nampak ni mudahlah. Ni saiz audio. Okey, yang kedua 550, yang ketiga 469. 550 469. 550 KB 469 KB. Okey, dan sekali audio 4 401 KB 401 KB. Okey, right. Okey, sudah tentunya kamu akan dapat saiz file yang berbeza. Okey, dia bergantung pada audio yang kamu download tadi, audio yang kamu dapatkan tadi. Okey, kalau lagu mungkin besar sikitlah saiz file audio dia. Okey, dia takkan sama macam cikgu. Cikgu download file audio bunyi burung walit kan. So jangan bimbang yang tu. Okey, jadi apa yang kamu nampak di sini, setiap file audio ni berbeza saiz audionya. Betul? Okey, jadi apa yang kamu boleh bandingkan di sini? Okey. Kamu boleh bandingkan antara kualiti. Bila kualiti, kualiti dia tinggi sikit, saiz audio dia akan tinggi. Okey. Bila kualiti dia rendah, saiz audio pun akan rendah. Betul? Okey, right. So, sebelum kita tamatkan sesi PDPC ni, okey, ni soalan cepumas untuk kamu. Boleh jawab? Okey.
Apakah kesimpulan yang anda buat tentang perkaitan antara kadar kedalaman bit dan saiz fail audio tadi? Apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Okey, senang kan? Okey, kesimpulan yang boleh kita buat. Okey. Jika kedalaman, okey, macam mana buat? Sorry. Jika kadar kedalaman bit audio semakin tinggi, apa akan jadi? Siapa tahu? Kita tahu kamu dah senyum. Okey. Maka saiz audio akan apa? Akan menjadi besar. Sebaliknya, jika kadar kedalaman bit semakin rendah, jadi apa akan jadi? Okey, maka saiz audio akan mengecil. Okey? Baik, itu dia kesimpulan yang boleh kita buat daripada praktis dan tajuk yang kita kupas hari ini. Okey, semoga berjumpa lagi dalam next sesi PDPC kita. Assalamualaikum.